Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wakil daripada grup kami FZN Crew Team. Okey, hari ini kita akan buat santai-santai saja dalam menceritakan sedikit pengalaman kami ketika kami membuat eksplorasi di sebuah tempat yang berada di sekitar Pahang, iaitu sebuah kawasan yang dikatakan tempat terjadinya satu kisah yang tragis seorang mangsa kebakaran. Okey, hari ini saya nak ceritakan sedikit pengalaman kami ketika berada di rumah tersebut lah. Pada waktu kami membuat aktiviti pada waktu siang. Pasal luar je boleh nampak sudah lama roboh. Sebab kami tengok memang dalam tu memang banyak sangat sampah. Tapi bagi kami, tempat apa pun kami masuk, kami kena menunjukkan sikap yang baik. Adab tu kena ada di tempat orang. Tak kira lah dalam rumah orang yang berpenghuni ataupun tempat-tempat yang macam tu. Tempat-tempat macam tu pun memang ada penghuni dia. Cuma kami tidak bertujuan untuk membuat aktiviti ni untuk sekadar nak mencari dia, tapi kita nak buat macam kita nak rasa waktu malam macam mana, waktu siang dia macam mana. Cuma kita nak tahu yang kita buat ni untuk melihat kebesaran Allah lah. Seperti yang sedia maklum, kami memulakan tinjauan pada waktu siang. Bilik yang kami masuk tu, yang bilik yang pertama, saya dapati banyak juga video tape, kaset. Maknanya rumah tu memang lama dah ditinggalkan. Memang betul lah, kita boleh nampak kat sini memang ada video tape, kaset, macam-macam lagi patung lama. Kita orang kampung 15 tahun lah lebih kurang. Pada waktu tu saya masuk, keadaan okey, tak ada masalah. Tinjau macam biasa kawasan dalam tu. Lepas tu saya keluar dan masuk bilik yang kedua. Masuk bilik kedua tu, kalau anda boleh nampak, ada sebuah batang pokok kecil lah, anak pokok lebih kurang sudah tumbuh menjala macam tu, tepi menghadap bilik utama, bilik kedua silap. Ke ruang bilik utama dia. Sampai saja saya masuk bilik kedua, saya mulakan angkah, saya masuk. Saya dapati di dalam bilik air tu ada satu tulisan ayat ke apa, saya tak pastilah, tapi memang kalau anda boleh nampak dalam video tu ada tulisan di dalam bilik air. Masih ada tulisan juga. Tak pastilah tulisan ni, mungkin huruf. Cuma saya tak pastilah untuk tujuan apa, untuk kaedah apa yang dibuat dalam tulisan tu, saya tak pasti. Cuma kalau nak fikir logik, untuk apa bilik air dia buat ayat macam tu, huruf-huruf macam tu, saya tak pasti. Sebab tu saya keluar, saya cuma cakap ini mungkin budak-budak nak belajar lah. Saya keluar dari bilik tu, saya terus pergi ke bilik yang belakang daripada bilik kedua, boleh nampak bilik ketiga. Saya keluar pada bilik tu, kami masuk ke bilik belakang dan nampak situ semak. Ruangan belakang tu ada kolam. Dan juga kami masuk bilik ketiga tu, kami nampak pintu yang kalau anda boleh bezakan waktu siang dan waktu malam, memang banyak beza dia. Pada waktu siang, pintu tu dia rapat ke dinding, ke mana kita buka tu dia memang rapat lah. Pada waktu malam anda boleh nampak kelainan sikit. Saya masuk bilik ketiga tu cuma selangkah ataupun dua langkah macam tu, sebab dalam tu ada almari yang sudah jatuh roboh macam tu. Saya takut ada apa-apa binatang kat dalam tu. Saya tak masuk penuh dalam tu, cuma saya tengok luaran dan sekitar tepi pintu masuk tu saja. Pada hari tu juga saya ambil keputusan, saya cuma cakap saya akan
titik beratkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil pada waktu siang tu juga, untuk kami tidak masuk ke dalam bilik yang ketiga tu, cuma lihat di kawasan luar tu sajalah. Ni bahagian luar ya. Boleh nampak. Sudah. Ada mungkin belakang tu kolam, tak pastilah. Tapi dah cukup bersemak je. Ini mungkin bilik yang ujung. Okey, lepas tu saya keluar daripada bilik yang ketiga, saya pergi terus ke bilik yang besar lah, bilik keempat. Antara bilik utama ataupun saya tak pasti bilik apa, saya masuk. Bila saya masuk, lagi banyak sampah dalam tu. Anda boleh nampak persekitaran dia dalam tu cukup tinggi dah sampah dia. Lebih kurang dekat buku lali tu boleh sampai lah, lebih kurang sampah dia. Kalau nak pijak, tak pasti nak pijak, tapi dia kiri kanan sampah. Memang banyak. Dekat dalam bilik tu ada tingkap mahala ke luar kawasan tu. Cuma kawasan luar je kami tidak tinjau sebab ditumbuhi dengan macam-macam, dengan semak samu semua. Cukup luas. Assalamualaikum. Tidak pasti dia masuk ke tidak. Keadaan sepah di sini dikatakan rumah yang agak besar juga lah. Nampak ada bahagian luar. Okey, dalam tu ada satu ruang bilik mandi dan juga yang tingkat tadi lah menghubungkan ke luar tu. Cuma dalam bilik tu kurang sikit lah, rasa macam biasa saja. Alhamdulillah. Dan saya tidak ambil masa yang lama, saya keluar bilik tu, saya terus ke dapur yang jadi hotspot kami pada waktu malam hari tu. Ke dapur tu saya nampak ruangan dia. Lepas tu ada satu bilik lagi, bilik store ataupun bilik ke-5 lebih kurang. Saya masuk, dalam tu ada satu pokok, dari pintu, dari luaran dia masuk ke pintu, dia dah tumbuh menjala dalam bilik tu lah. Maknanya begitu lama ditinggalkan. Okey, tempat ni boleh jadi hotspot kita orang untuk stay down. Cukup menarik, luas kawasan ni. Tidak ambil masa yang lama juga, saya terus pergi keluar pada bilik tu. Saya tengok, saya nampak ada satu lagi ruangan bilik mandi. Bila sampai ke ruangan bilik mandi tu, saya terkejut jugalah. Saya nampak kesan terbakar dan ayat yang ada dalam tu sama di macam di bilik yang nombor 2 tadi. Saya nampak sama, huruf sama yang tertera di bilik air. Yang tu saya menjadi persoalan jugalah. Kita pasti tulisan apa. Untuk pengetahuan umum, saya masuk bilik yang ketiga yang kata pintu ada beza siang dan malam. Di situ juga dekat belakang pintu tu saya nak bagi tahu ada juga tulisan. Maknanya dalam rumah tu ada 3 tulisan. Jadi menjadi persoalan kami jugalah, apa benda tulisan tu sebenarnya? Untuk apa tulisan tu berada di situ? Untuk apa? Masih menjadi tanda tanya. Jadi kami fikir tak apalah, biarkan je lah. Sebab kalau kita rungkai lagi kita mungkin terlewat sedikit lah kalau nak buat rakaman siang tu. Saya ambil dengan niat yang asal tadi. Saya terus keluar dari bilik tu dan meneruskan rakaman untuk penutup pada siang hari tu lah. Pada waktu malam kami kembali lagi. Kami datang, kami berdua juga memulakan rakaman. Tapi
dalam masa yang sama saya menyuruh rakan saya membuat rakaman live Facebook. Dan pada hari itu juga kami mulakan dengan masuk ke dalam rumah tu pada waktu malam. Pada mulanya agak baik, kami tinjau, kami masuk ke dalam rumah tu, lihat sekitar dia, ruang tamu, pintu belakang semua. Saya masuk dan setakat itu alhamdulillah lagi. Cuma berbeza sedikit lah suasana dan aura dia berbeza pada siang dan malam. Pada tinggal kawasan tu, saya masuk bilik yang pertama. Sebelum masuk nak bilik utama tu, bilik pertama saya nak masuk, kami mengalami masalah teknikal, iaitu peralatan kami, bateri telefon saya tiba-tiba saja ada masalah. Bateri hampir nak habis lah. Tak pasti sebab saya cas memang penuh pada hari itulah. Tiba-tiba memang nak habis. Saya jadi pelik dan saya kata dekat partner saya cuma nak pakai telefon dia untuk buat rakaman lah. Lepas tu bila dah nak buat rakaman, lampu kami pula ada masalah pula, pencahayaan tu. Itu yang buat kami pelik dan ambil masa 2-3 minit jugalah untuk menguruskan masalah teknikal tu. Akhirnya saya masuk. Alhamdulillah saya masuk bilik pertama dan keadaan masih terbaik lah setakat tu. Akhirnya tidak ada masalah. Saya keluar bilik utama tu, tidak ambil masa yang lama. Saya keluar, saya masuk bilik kedua. Masuk bilik kedua tu, kalau nak kata yang pada hari siang, memang beza. Malam sangat berbeza. Sebab yang utama, bila nak buat rakaman, saya masuk bilik kedua tu, saya tengok keadaan dia, sekitar dia tu, memang dia ada aura lain sedikit lah pada malam tu. Bukan sedikit lah, banyak. Bila masuk bilik kedua, saya dapati, saya rasa macam rasa berat dia, rasa macam takut sikit. Tapi dengan niat yang utama kami tadi, cuma nak rasa je pada waktu malam. Kami masuk, kami dapati saya mendapati ada satu benda di sekitar cermin depan tu. Dan saya ingin mengambil rakaman tersebut dan merekod wajah sesuatu di situ. Tapi bila saya menghalakan telefon saya, tiba-tiba saja gimbal saya berpusing ke kiri. Tak tahu kenapa, sebab saya pasti memang saya ikat dan kata nak, kalau angin ke apa, memang tak logik lah. Sebab memang kalau kita nak rakam pun, kita kena pastikan alatan kita semua cukup baik. Tapi pada malam tu memang aneh, dia berpusing ke kiri dan lampu juga ada masalah juga lah. Lepas tu saya menyelesaikan masalah tu, saya buat rakaman lagi. Saya terus ke bilik air tu, saya tinjau, lepas tu saya keluar. Bila saya keluar, saya pergi ke bilik ketiga. Saya keluar bilik ketiga tu, saya dapati pintu yang pada siang hari tu dia terbuka penuh. Bila malam dia tertutup sedikit. Memang tidak logik kalau angin. Sebab kalau angin, pintu tu kalau nak keluar macam ke tutup rapat, dia memang tak boleh. Sebab apa? Situ kawasan sampah banyak, lagipun menyukarkan pintu tu untuk
ditutup rapat dan tidak boleh dibuka dengan angin lah, sebab dia memerlukan kekuatan maksimal untuk menarik pintu tersebut. Tapi yang anehnya pada malam tu pintu tu tidak memberikan kami masuk dalam bilik yang ketiga tu. Itu yang jadi persoalan saya. Kenapa dan apa benda yang terjadi pada hari itu. Cuma saya rasa saya perlu teruskan misi tersebut. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami datang tadi, pintu bilik ni memang terbuka ya. Tak pasti dah tu sama ada angin. Saya masuk, saya beri salam, saya tolak sikit pintu tu, memang terasa seperti macam ada orang di belakang pintu. Memang rasa takut jugalah nak masuk. Cuma risaulah, aku takut ada haiwan berbisa ke di belakang pintu. Saya mengambil langkah yang perlahan, saya masuk dan tolak. Dan saya berjaya masuk. Saya melihat di belakang pintu tu memang ada tulisan yang saya kata tadi lah. Itu yang membuatkan saya rasa macam terkejut lah pada kenapa malam tu tiba-tiba pintu tu macam tu kan. Lepas tu saya pun tidak ambil masa lama juga, saya pun keluar. Saya terus pergi ke bilik yang keempat. Saya masuk bilik keempat tu, masih okey lagi dengan partner saya. Masuk. Lepas tu saya tinjau dalam bilik keempat tu. Pada malam tu saya terjumpa nombor ekor. Kita tak tahulah nombor ekor tahun bila, tapi memang ada lah, jelas di video saya buat tu memang ada ditampal di situ. Cuma itu bukan persoalan saya lah, bukan menjadi isu lah sekarang ni. Cuma yelah, kita buat tinjauan, kita malah nak buka aib siapa-siapa. Kita cuma meneruskan niat asal kami. Dan ketika saya menyuluh di di dinding tu ada tulisan nama aku, terus saya pergi ke tingkap yang saya kata tadi tu, yang menghubung dunia luar, menghubungkan pandangan luaran dengan dalam bilik tu lah. Jadi bila saya nak bawa kamera saya ke pintu utama, membawa kamera saya ke pintu yang tingkap tu, gimbal saya berpusing sekali lagi. Kalau anda nampak nombor ekor kan, pastikan takut ada ayat-ayat Quran kalau ada kutip. Bila saya menghadap ke tingkap itu, tiba-tiba gimbal saya berpusing kembali. Tapi saya dapat rasa memang depan saya tu memang ada sesuatu. Tapi saya tidak bercakap lah. Saya tidak cakap sebab takut nanti masalah besar kan. Masalah besar yang mungkin terjadi. Saya tak nak ambil risiko yang besar. Mana saya akan diam dan cuma meneruskan apa yang kami niatkan daripada awal. Cuma risaulah kalau kita cakap nanti tepat macam tu, boleh jadi bahaya kepada kami, keselamatan kami jugalah. Jadi dalam tu, selepas tu tidak ambil masa lama dan saya keluar. Tapi pada masa tu saya juga dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada kru kami. Dia seperti macam rasa tidak selesa. Tapi saya masa tu cuma diamkan diri juga. Kami terus pergi ke hotspot kami di bilik di dapur. Saya terus pergi ke pintu ataupun bilik yang ke-5. Saya tengok dalam tu keadaan baik juga. Saya terus pergi ke bilik air di dapur tu yang kesan terbakar. Bila saya masuk dalam tu, dapat rasakan aura dia makin tinggi dan rasa tidak selesa jugalah pada malam tu. Saya tinjau dalam tu berseorangan, berikutan. Apa yang saya kata tadi, kru saya tiba-tiba saja ada macam tidak selesa dan tidak terlalu ikut rapat dengan saya lah pada malam tu. Saya masuk dalam tu, saya tinjau kawasan tu, tiba-tiba saya terdengar bunyi batuk kru saya lah. Dan pada masa tu juga saya terbau asap. Asap tu tak tahu ada punca daripada mana, tapi memang tak ada orang bakaran ke apa, tak ada. Memang tak ada kawasan tu.
Itu yang misteri dia pada malam tu. Bau macam rumah terbakar. Memang kuat bau. Siang hari tidak ada bau tu. Malam tu keluar bau, dan member saya lepas dia bau tu, dia terus jadi jadi tidak selesa lah. Saya terus keluar pada bilik tu, dan bilik air tu saya terus pergi ke dapur untuk membuat aktiviti stand up. Yang tadi saya mari tadi. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesan terbakar lah, boleh nampak. Menjadi persoalan setiap apa yang ada dalam ruangan rumah ni ada tulisan. Kata budak belajar. Okey, lepas tu buat cuci sedang tu kami tidak rasa apa-apa, cuma keadaan biasa saja. Lepas tu saya dalam masa yang stay down tu, saya cuba memanggil rakan saya untuk memberi dia memberi dia, supaya memberitahu dia lah, supaya jangan berfikir banyak sangat, mana tahu kan tempat-tempat itu jadi gangguan. Setelah saya cuba bercakap, bagi dia tidak berseorangan lah. Saya cuba endahkan mana tidak payah, tidak perlu memikirkan apa yang terjadi dalam rumah tu. Walaupun kami tahu pada masa tu memang teruklah gangguan dia. Tapi dalam masa stay down tu, anda boleh nampak selepas tu dia, kru saya ni alami gangguan lagi teruk. Tidak bergerak dan terdiam kaku, yang seperti saya maklumkan, terdiam kaku dan tidak bercakap. Tapi saya lepas tu, bila saya tegur, dia hanya bercakap bunyi macam, tak tahu dia kata apa. Kalau anda boleh dengar dalam tu lah, dia bercakap sesuatu yang aneh. Saya dengan segera ambil langkah dengan awal untuk meninjau sedikit dan menutuplah pada malam tu. Cuma saya nak maklum sini, bila kami selesai dalam aktiviti explore pada malam tu di rumah tersebut, saya balik ke rumah dan membuat edit lah untuk video ni, untuk masuk ke dalam YouTube ni. Tapi menjadi isu ataupun masalah pula, video rakaman kami yang saya buat untuk rakaman tu hilang pada begitu masuk sampailah bilik yang pertama, hilang sepenuhnya. Tapi nasib baik di backup oleh video rakan saya melalui rakaman Facebook yang anda boleh nampak lah. Itulah menjadi sedikit perkongsian saya tentang pengalaman yang berada di dalam kawasan rumah tersebut. Tapi pengalaman tersebut kami jadikan sebagai satu inspirasi kepada kami untuk kembali membuat aktiviti explore pada waktu bila-bila masa selepas Perintah Kawalan pergerakan yang sekarang ni kami dan semua orang alami. Oleh itu sampai situ saja untuk saya ulaskan sedikit. Kalau ada masalah segi penceritaan, apa-apa saja masalah, kami mohon maaf dari grup MZN Crew Team ni, dan kami akan cuba baiki apa-apa saja kelemahan dan sedia menerima teguran daripada anda semualah. Oleh itu anda jangan lupa support kami dan like dan share. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua grup MZN Crew Team. Bantu kami grup baru, kami baru nak up apa-apa pun. Tanpa anda, siapalah kami. Assalamualaikum.